Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi bin Muhammad Yusof. Nombor metrik DSI 202126-426 dari kelas DSI 3B. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah kami, iaitu Ustazah Badriah binti Nordin, yang telah memberi kepercayaan kepada kami sekumpulan untuk membuat satu kajian berkenaan dengan penyalahgunaan dadah. Dadah adalah satu bahan yang menyebabkan perubahan pada fisiologi dan psikologi organisma hidup semasa ia diambil. Dadah juga boleh diambil dalam beberapa kaedah seperti penyedutan, suntikan, merokok dan melarutkannya di bawah lidah. Penyalahgunaan dadah dapat memberikan kesan yang buruk kepada penggunanya dan kepada orang di sekitarnya. Kajian ini bertujuan untuk mengupaskan tentang kesan buruk dalam penyalahgunaan dadah terhadap penggunanya dan masyarakat sekitarnya, khususnya kepada orang yang beragama Islam. Penggunaan dadah secara berlebih-lebihan dan berbahaya dapat merosakkan akhlak dan nilai murni seseorang, khususnya menurut perspektif agama Islam. Agama Islam amat melarang penganutnya daripada melakukan perkara-perkara yang dapat membinasakan diri mereka sendiri, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kami sekumpulan telah memilih satu filem tempatan, iaitu filem yang bertajuk Mama. Filem ini mengisahkan tentang dua beranak, iaitu Alia dan ibunya Aini. Mereka hidup tenteram dalam rumah mereka. Namun apabila mereka diganggu oleh 3 orang lelaki yang menyalahgunakan dadah, pelbagai tragedi buruk telah menimpa mereka. Filem ini telah ditayangkan pada 6 Februari tahun 2020 di bawah penerbitan syarikat Dam Motion. Filem ini telah diarahkan oleh Irah Rahman, ditulis oleh Fatih Syamimi dan dihasilkan oleh Mukhar Syamsul Mukhtar. Filem ini dibintangi oleh Nabila Huda sebagai Aini dan Bella Dawana sebagai Alia. Filem ini ditayangkan selama 1 jam 46 minit. Penggambaran filem ini dijalankan pada bulan Disember tahun 2018 yang menampilkan pelakon lama dan pelakon baru. Apa yang telah menarik perhatian kami untuk mengkaji filem ini adalah filem ini menceritakan tentang 3 orang lelaki yang menggunakan dadah untuk kepuasan mereka sendiri. Terdapat babak yang memaparkan di mana mereka bertiga, iaitu Apai, Luke dan Remy, mengambil dadah untuk kepuasan mereka sendiri. Akibat daripada perbuatan mereka telah mengakibatkan kematian Alia. Akhir sekali, terdapat banyak pengajaran yang disampaikan dalam filem ini berkenaan dengan kesan buruk terhadap penyalahgunaan dadah kepada pengguna, malahan kepada masyarakat di sekitarnya. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Azmi bin Muhammad Yusof. Saya Muhammad Syahmi Ifwad bin Abdul Rahim, DSI 2021261161 daripada kelas DSI 3B. Ini membentangkan mengenai sinopsis filem Mama. Filem Mama ini menceritakan pada hari kelahiran Alia yang ke-15 tahun. Aini sebagai ibu kepada Alia ingin melihat kegembiraan Alia di saat hari kelahirannya. Aini bekerja keras mencari wang untuk mengembirakan kehidupan Alia. Walaupun mereka hidup dalam serba kekurangan, Aini berjaya membina satu rumah yang agak kecil. Alia mempunyai dua orang sahabat, iaitu Daniel dan juga Ellie. Pada satu hari, Daniel, Alia dan juga Ellie pulang daripada sekolah dan menunggu kehadiran bas di stesen bas. Mereka bertiga diganggu oleh 3 orang penagih dadah, iaitu Apai, Luke dan Remy.
mereka bertiga mengganggu Alia, Daniel dan juga Ellie di stesen bas pada setiap kali mereka pulang daripada sekolah. Pada satu hari, Ellie terpaksa meninggalkan Alia berseorangan di stesen bas. Oleh sebab itu, 3 orang penagih dadah itu mengambil kesempatan mengganggu Ellie yang berada di stesen bas, dan mereka bertiga menculik Alia dan membawa Alia ke dalam satu bangunan yang telah lama ditinggalkan. Lalu mereka bertiga memperkosa Alia secara bergila-gila dan kejam. Daripada kejadian itu, Alia pulang ke rumah dengan rasa kesakitan, dan Alia menyembunyikan perasaan kesakitan itu di hadapan ibunya. Walau bagaimanapun, Aini tetap menahan rasa marah di hadapan Alia, walaupun anaknya telah disakitkan oleh 3 orang penagih dadah, iaitu Apai, Luke dan Remy. Pada satu hari, Alia menerima satu pesanan mesej daripada Apai. Apai mengirimkan satu video yang dihantar. Video tersebut mengenai Alia diperkosa di dalam satu bangunan. Lalu Apai mengugut Alia untuk hadir ke bangunan tersebut sekali lagi untuk berjumpa dengan mereka bertiga. Alia berasa takut, lalu Alia menghadirkan diri ke dalam bangunan tersebut. Lalu 3 orang penagih dadah itu cuba memperkosa Alia buat kali kedua, akan tetapi Alia cuba melawannya. Alia berusaha untuk melepaskan diri, akan tetapi Alia terjatuh daripada tingkat kedua di dalam bangunan tersebut. Lalu Alia mati. Melalui cerita tersebut menceritakan bahawa penyalahgunaan dadah amatlah buruk kesannya. Mereka yang menyalahgunakan dadah tidak akan mengawal diri dan akan melakukan perkara-perkara di luar jangkaan, seperti di dalam babak Apai, Luke dan Remy menculik Alia dan membawa dalam satu bangunan, lalu memperkosa Alia secara bergila-gila dan kejam. Oleh itu, bagi penagih dadah yang ingin berhenti, tidak seharusnya berkawan dengan kawan lama yang menagih dadah maupun menjadi pengedar dadah. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sifizulin bin Mustazah. Saya daripada kelas DSI 3B. Sekarang saya akan menerangkan tentang watak dan perwatakan di dalam filem ini. Watak-watak utama di antaranya ialah yang pertama, Aini, yang dilakonkan oleh Nabila Huda. Aini seorang mak kepada Alia dan seorang mak yang penyayang. Contohnya, apabila dia membelikan kek untuk menyambut hari kelahiran anaknya Alia, Aini juga telah membalas dendam terhadap kematian anaknya itu dengan membunuh Luke, Remy dan Apai. Watak yang kedua ialah Alia, yang dilakonkan oleh Bella Doana. Alia ialah seorang pelajar sekolah menengah dan merupakan anak tunggal kepada Aini. Dia juga merupakan mangsa rogol. Contohnya, apabila dia telah dirogol oleh Apai, Remy dan Luke kerana telah menolak air panas ke tangan Apai sehingga tangannya melecup. Watak yang seterusnya ialah Ellie, yang dilakonkan oleh Era Hazali. Ellie merupakan kawan baik kepada Alia dan Daniel. Contohnya, Ellie sering menemani Alia ke mana saja. Dia juga merupakan kenalan kepada Apai, Remy dan Luke. Contohnya, apabila dia telah mengenalkan Alia kepada mereka bertiga dan telah berniat untuk mengenakan Alia kerana Ellie dengki terhadap kawannya itu. Untuk watak yang seterusnya ialah Apai, yang dilakonkan oleh Kodi Rashid. Apai merupakan seorang penagih dadah dan bekerja sebagai penjual ayam segar di pasar. Dia juga adalah kawan kepada Remy dan Luke. Watak seterusnya ialah Remy, yang dilakonkan oleh Nizam Zaidi. Remy juga seorang penagih dadah dan seorang penganggur. Dia juga merupakan kawan kepada Apai dan Luke. Untuk watak yang terakhir ialah Luke, yang dilakonkan oleh Ungku Haris. Luke seorang penagih dadah dan bekerja di bengkel kenderaan. Dia merupakan kawan kepada Apai dan Remy.
Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya untuk menerangkan tentang watak-watak selingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Sufi Solihin. Sekarang giliran saya pula, iaitu Muhammad Fizuddin bin Haji Kamarudin, akan menerangkan tentang watak-watak sampingan. Yang pertama, Abah. Yang dilakukan Yusri Abdul Halim, seorang ketua keluarga kepada Alia dan Aini. Dia juga merupakan ayah yang penyayang. Contohnya, apabila dia menasihati isterinya iaitu Aini untuk sentiasa menjaga Alia dengan penuh kasih sayang, kerana takut apabila ketiadaan dirinya untuk menjaga keluarganya itu. Yang kedua, Pok Wen, yang dilakukan oleh Husairi Husin, seorang kenalan Aini dan sering mengambil berat tentang keluarganya. Contohnya, apabila dia menasihati Aini supaya kena bertabah dan bersabar kerana kematian anaknya Alia. Yang ketiga, Inspektor Azhari, yang dilakukan oleh Faizal Husin, seorang polis yang membuat siasatan terhadap kematian Alia dan ketiga penagih dadah. Contohnya, apabila berlakunya pembunuhan bersiri yang melibatkan penagih dadah tersebut dan kematian Alia. Yang keempat, Daniel Iziri, seorang kawan baik terhadap Alia dan Eli. Contohnya, Daniel sering menghadirkan diri apabila Alia dan Eli bersama-sama. Dan terakhir sekali, yang kelima, Alia, umur 8 tahun, yang dilakukan oleh Amanda Haris, Alia ketika waktu kecil. Sekian daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Mustafa bin Abdul Haris dari kelas DSI 3A dan memegang nombor metrik DSI 202126002. Saya akan menceritakan tentang kesimpulan yang terdapat di dalam kisah ini. Elemen yang negatif di dalam kisah ini ialah dadah. Penyalahgunaan dadah merupakan sejenis bahan yang merangsang ke dalam seseorang pengguna, yang menyebabkan pengguna tersebut hilang kawalan dan bertindak secara agresif maupun pasif terhadap orang sekeliling. Sebagai contoh, pengguna dadah akan menyerang kepada semua mangsa-mangsa ketika mereka tidak dapat dadah yang disimpan. Selain itu, mereka juga akan bertindak membunuh ahli keluarga mereka jika mereka tidak dapat duit untuk beli dadah. Kesan lain yang buruk oleh dadah ialah masyarakat meminggir mereka, serta ahli keluarga yang terdekat juga dapat nama yang busuk. Selain itu, seseorang yang mengedar dadah dan pengguna dadah akan dikenakan hukuman yang berat daripada kerajaan dan dikenakan undang-undang. Sebagai contoh, penjara seumur hidup ataupun digantung sampai mati. Oleh itu, semua orang dinasihatkan agar tidak mengambil dadah, dan jika ada yang telah ambil, dinasihatkan untuk berhenti dan pergi ke tempat-tempat yang disarankan oleh AADK, kerana mereka akan mengajar dan menunjukkan cara untuk menghentikan ketagihan. Sekian, terima kasih.